Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina pada malam ini. Dan saya rasa seronok juga kerana kita belajar salat sama-sama, walaupun ada sebahagian yang berlari sana sini. Mudah-mudahan mereka terbiasa dengan suasana salat ini dan tak payahlah kita nak marah budak-budak dengan alasan tak khusyuk. Tak ada budak tak khusyuk mana kita pun kan? Jadi kita rahmat dengan anak-anak kecil ni. Mudah-mudahan mereka mengikut jejak langkah kita untuk berada di masjid untuk melaksanakan solat apabila mereka dah sampai umur balik nanti, insya-Allah. Dan tuan-tuan, kita berada di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Nabi kata, fa in kana yawmu siyami ahadikum fala yarfath wala yafsuq wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im, inni imru'un sha'im. Hadis riwayat Muslim. Apabila salah seorang daripada kamu satu hari dia berpuasa, maka hendaklah dia itu jangan yarfah, jangan berkata dengan kata-kata yang mencarut, wala yafsuq, dan jangan berkata-kata dengan perkataan yang boleh menjadikan dia fasik. Jangan berkata-kata dengan perkataan orang fasik. Wala yaskhab, jangan dia meninggikan suara. Fa in sabahu ahadun aw qatala, kalau ada salah seorang daripada orang lain mencela dia ataupun ajak dia bergaduh, falyaqul inni imru'un sha'im, katakan aku adalah orang yang berpuasa. Jadi kita tengok dalam bulan puasa ni sepatutnya kita lebih fokus bagaimana untuk menyelesaikan masalah umat. Tapi ada satu puak di kalangan kita ni yang tak habis-habis nak cari salah. Benda yang tak ada isu pun dia pusing macam isu besar. Tapi kalau puak dia buat silap, dia akan takwil semua-semua. Dia akan takwil seboleh-bolehnya, dia akan tafsir mana pun. Kalau kita tengok, kadang-kadang tafsiran dia jauh, tapi sebab tu geng dia akan bela. Dia akan bela juga, tak ada masalah. Tapi kalau yang bagi penyelesaian kepada umat tu adalah orang yang bukan daripada puak dia, seolah-olah macam jiwa dia tu ada hasad, tak boleh dia ni untuk pergi jauh. Kita mesti sekat dia ni. Kan dia nampak makin lama makin lama ni. Jadi tu yang kadang-kadang kita pun pening. Dia, tuan-tuan, bab bangun sahur ni, orang bangun sahur, takkanlah dia tahu dia bangun sahur, dia makan waktu tu. Kalau orang tanya dia sebenarnya saya nak ke toilet. Kalau macam tu lah, maksudnya kita layak hantar dia ke tanya rambutan lah tu. Dia tengah makan sahur ni. Kau makan sahur ni untuk apa? Sebenarnya aku makan sahur ni lepasnya aku nak buang air. Tak ada niat nak puasa langsung. Tak ada rasanya. Logik lah. Kalau dia dah tahu yang tu Ramadan, esok nak buat, lepas ni nak puasa, menunjukkan niat nak puasa dah ada. Cuma nanti saya akan post satu video. Guru saya, mereka anggap sebagai ulama Aswajah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Dr. Abdul Malik As-Sa'di, ada satu video dia. Dia mengatakan sesiapa yang bersahur pada paginya, menunjukkan niat dah ada. Sesiapa yang salat tarawih pada malamnya, menunjukkan niat dah ada. Ni bekas mufti Iraq zaman Saddam Hussein, pakar 4 mazhab. Kalau saya mereka kata tak pakar, tak apa. Tapi kalau guru saya, orang yang dianggap sebagai pakar 4 mazhab di Timur Tengah, di negara Arab, digelar sebagai alamah, pun tak pakar, saya tak tahulah. Dia fikir macam mana nak bagi susah pula agama ni. Tapi yang best tu, bila dia terjemah khatara bil bal. Khatara bil bal ni dalam bahasa Arab maksudnya terlintas di fikiran. Sebab tu Arab biasa sebut lam yakhtur fi bali, tidak terlintas di fikiran saya. Tapi dia tafsirkan dengan bergetar.
Maksudnya bergetar. Mesti orang yang nak puasa tu jiwanya bergetar. Bergetar apa? Cinta ke? Pening bawa. Tidak apalah. Kita, sebab kita puasa kan, so kita jawab sekadar lah. Tapi kita kena ingat Nabi sebut jangan tengkar, jangan tinggi suara. Bukan makna amar ma'ruf nahi munkar tak payah buat. Amar ma'ruf nahi munkar buat lah. Mengajar. Cuma kita kalau orang ajak gaduh benda tak ada faedah, tak payah gaduh. Tapi menyatakan kebenaran kena dengan laras bahasa yang baik lah. Baik, kita masuk kepada hari ini, kita masuk pada bahagian yang kedua daripada kitab Al-Manarul Munif yang ditulis oleh Ibn Qayyim, iaitu pemalsu hadis. Kata Ibn Qayyim, ada yang bertanya kepada saya, adakah wujud kemungkinan hadis yang palsu, yakni maudhu', diketahui dengan dhabitnya secara pasti tanpa mengkaji sanadnya terlebih dahulu? Maksud orang tanya Ibn Qayyim, kerana Ibn Qayyim ni zaman dia gelar Al-Hafiz lah, orang yang pakar hadis. Boleh tak kita nak detect satu hadis yang palsu tanpa melihat kepada sanad? Tengok teks dah tahu palsu. Kata Ibn Qayyim, ini adalah persoalan yang sangat baik. Dia tak kata hampa orang awam jangan sibuk lah. Dia tak kata. Yang ni sebagai Ustaz Melayu dia kata. Ya, kadang-kadang kita ajar orang kaedah nak kenal hadis palsu melalui teks. Dia orang mengamuk juga. Tak boleh ajar kat orang awam seolah-olah orang awam nak jadi mujtahid. Bukan nak jadi mujtahid, nak bagi tahu macam mana orang nilai hadis. Kan? Nak bagi tahu macam mana orang ulama ni menilai hadis tu je. Bukan nak suruh nilai sendiri. Orang awam ni kan kadang bahasa Arab pun tak pernah erti. Macam mana dia nak nilai hadis sendiri? Okey. Jawapannya hanya diketahui oleh orang yang mendalami ilmu tentang hadis-hadis sahih dan pengetahuan tentangnya telah mendarah daging. Maksudnya ilmu hadis telah menjadi darah daging dia. Hanya orang yang seperti ini je yang boleh detect hadis palsu melalui teks tanpa melihat kepada sanad. Ia telah sebati dengan kehidupannya. Orang sebegini mempunyai keahlian yang matang dalam mengenal hadis-hadis dan athar. Begitu juga sirah Rasulullah SAW dan kehidupannya, apa yang diperintah dan dilarangnya, apa yang dikhabarkan daripadanya, apa yang didakwahkannya, apa yang disukainya dan apa yang dibencinya, dan apa yang disyariatkan untuk umatnya, sehingga kan seolah-olah dia hidup bersama Rasulullah sebagai seorang daripada sahabat-sahabatnya. Orang yang memang mengkaji hadis, orang yang memang dia kehidupan dia berkhidmat untuk hadis, bila dia dengar je hadis, dia akan tahu hadis ni ada masalah. Bila dia dengar je teks hadis tu tanpa menyebut sanad, dia tahu ada masalah. Siapa baca tafsir Ibn Kathir tu kan, biasa Ibn Kathir akan sebut wa fi matnihi nakara. Dalam matanya, dalam teksnya ada nakara, ada keganjilan. Ini orang yang biasa kerja dengan hadis. Ibn Qayyim dia bawa ni lah. Dia bawa apa? Dia bawa contoh. Dia kata orang seperti ini sangat mengetahui keadaan Rasulullah, perilaku dan kata-kata beliau. Mereka memahami apa yang wajar disabdakannya dan apa yang tidak mungkin daripada sabdanya, sedangkan perkara itu tidak diketahui oleh orang lain. Inilah keadaan setiap pengikut terhadap orang yang diikutinya. Orang yang istimewa, mereka betul-betul meneladani setiap ucapan dan perbuatan orang yang diikuti dengan ilmu pengetahuan, serta mereka mampu memisahkan antara perkataan atau perbuatan yang benar atau tidak yang dinisbahkan kepada pemimpin-pemimpin mereka. So kalau kita amazed dengan seorang pemimpin, kita duk ikut ucapan-ucapan dia, tiba-tiba ada orang dakwa dia mengucapkan sesuatu, kita orang yang biasa dengar ucapan dia, kita tahu tak mungkin dia sebut perkataan ni. Kalau dia sebut pun mungkin dia tak berapa nak sengaja kot, ataupun mungkin dia dah nyanyuk kot. Itu orang yang kita anggap sebagai pemimpin lah kan. Kita ada seorang pemimpin yang kita sangat kagum, tiba-tiba orang keluarkan statement, kononnya dia sebut
Dan statement tu sangat ganjil. Dan kita kata pemikiran dia bukan macam ni. Katalah satu orang, kita tokoh, kita anggap dia sebagai hebat, dia sentiasa menyeru kepada keluasan mazhab di dalam Islam. Tiba-tiba orang sandar dekat dia, dia pergi lempang satu orang imam. Bila imam tu zikir dengan kuat, kita kata sangat ganjil. Kerana biasanya dia mengajar satu benda yang luas. Orang boleh berbeza pendapat. Takkan dia nak pergi lempang satu orang hanya sebab zikir kuat. Nampak? Jadi sebab itu kita orang yang ikut seorang tokoh, kita ikut ucapan dia, kita boleh tahu. Begitu juga orang yang memang hidup dia dengan hadis, dah tentulah mereka lebih mengetahui. Sebab itu ulama hadis kata apa? Ilmu hadis ini bagi orang awam adalah, bagi orang awam seolah-olah kahanah, seolah-olah ilmu perbohongan. Ilmu hadis di sisi pakar hadis. Pakar hadis bila dia bincang pak hadis, orang awam yang tak ada langsung ilmu tentang hadis, dia akan berarti ini ilmu perbohongan. Maksudnya benda yang sangat ajaib. Sedangkan tak ajaib mana pun. Tapi oleh kerana orang awam jauh daripada ilmu ni, menyebabkan mereka rasa macam terlalu hebat. Zaman dulu lah, zaman sekarang tak. Zaman sekarang dia jauh pada ilmu hadis. Bila orang bincang bab hadis, dia nak masuk campur juga. Baca doa pun dosa. Tolonglah baca sampai habis. Orang buat status panjang-panjang, kita jawab bila mana orang tanya. Sekali bila kita tak jawab, orang kata kita syaitan bisu. Bila kita jawab, dia kata pula kita syaitan bising. Syaitan saja kita ni. Tapi dia cakap apa saja tak syaitan. Kita pun pening. Padahal syaitan diikat waktu ni. Situasi ini berbeza dengan orang lain. Demikianlah pada keadaan muqallid, yakni pengikut terhadap imam-imam mereka. Mereka mengenali ucapan para tokoh tersebut, tulisan dan mazhab-mazhabnya, wallahu a'lam. Kemudian Ibn Qayyim dia bawa nama-nama perawi yang terkenal yang membawa riwayat palsu. Yang pertama, Ja'far ibn Jasar, dia kata. Antara contoh hadis palsu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ja'far ibn Jasar daripada ayahnya, daripada Thabit, daripada Anas. Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi gharasallahu lahu alfi nakhlatin fil jannah asluha min dhahab." Sesiapa yang mengatakan subhanallah, maha suci Allah, dan pujian untuknya, maka Allah akan menanamkan baginya, sebagai balasan atas ucapan tersebut, Allah Ta'ala akan tanam untuknya sejuta lah, seribu dan sejuta lah, sejuta nakhlatin fil jannah, sejuta pokok tamar di dalam syurga, yang mana akarnya daripada emas. Baik, Ja'far dalam riwayat ini adalah Ja'far bin Jasar bin Farqad Abu Salman Al-Qassab Al-Basri. Ibn Adi berkata hadis-hadisnya mungkar. Maksud hadis-hadisnya mungkar tu ialah hadis-hadisnya biasanya tidak dikenali oleh para hufaz. Hadis-hadis yang dia bawa ni orang tak tahu, melainkan hanya daripada jalan dia. Ibn Adi ni dia ada tulis satu kitab, nama kitab dia Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, yang mana dia masukkan dalam kitab dia ni mana-mana perawi zaman dia dan sebelum dia yang telah dikritik oleh para ulama hadis sebelum tu, ataupun yang sezaman dengan dia akan bawa masuk. Dia bawa nama perawi tu, dia susun perawi tu ikut abjad. Nama perawi tu disusun ikut abjad. Kemudian dia bawa pandangan-pandangan ulama hadis terhadap perawi tu. Lepas tu dia bawa pula riwayat-riwayat perawi tu yang bermasalah. Kemudian akhirnya dia akan buat keputusan berdasarkan pemerhatian dia terhadap riwayat-riwayat perawi tersebut. Maka sebab itu Ibn Adi ni last sekali dia akan komen setelah melihat hadis-hadis yang dia bawa. Dia kata dia tengok riwayat Ja'far bin Jasar ni, dia ikhtibar, dia test satu-satu, dia check satu-satu. Dia ambil riwayat Ja'far, dia pergi banding dengan riwayat orang lain.
Dia buat penelitian yang menyeluruh sekadar yang dia mampu terhadap riwayat-riwayat perawi dalam kitab dia Al-Kamil ni. Maka dia buat keputusan, dia kata hadis-hadisnya mungkar, hadis-hadis yang biasa dia riwayat tidak dikenali oleh golongan hufaz, tidak dikenali oleh ulama-ulama hadis sezaman. Orang tak tahu hadis dia melainkan daripada jalan dia saja, dan berkemungkinan silap lah. Sebab itu Ibn Qayyim kata nampak macam bau palsu tu ada. Pertama kerana dia ada mujazafah, dia ada unsur berlebih-lebihan. Hanya ucap sekali saja dapat ganjaran 1 juta pokok, kan? Sedangkan ada zikir-zikir yang masyru', ada zikir-zikir yang masyru', tidak ada pula ganjaran sehebat ini. Maka sebab itu Ibn Qayyim kata dari sudut sanad nampak macam okey, tapi matan dia tu, dia punya teks dia tu nampak macam ada kandungan mujazafah, kandungan yang berlebih-lebihan dalam memberikan ganjaran kepada amalan yang sedikit. Baik, Al-Azdi berkata para ahli hadis membincangkan tentang dia. Maksudnya ahli hadis duk cakap pasal dia. Maksudnya dia ni tak begitu kuat lah, tak puji dia ni. Ingatan dia dipertikaikan oleh para ulama. Adapun ayahnya Jasad bin Farqad, Yahya bin Ma'in berkata tiada nilainya, laisa bisyai, tak ada nilai, maksud terlalu dhaif. Cuma tuan-tuan, Yahya bin Ma'in ni dia ada beberapa istilah yang kita kena tahu juga. Ibn Yahya bin Ma'in ni, dia kalau dia sebut perkataan komen pada perawi, kita kena hati-hati sikit. Nak tahu Yahya bin Ma'in punya istilah yang khas, kita kena banyak baca kitab Al-Muallim Al-Yamani, macam Al-Tankil. Muallim Al-Yamani seorang ulama yang hebat, yang hebat. Jadi dia kata Yahya bin Ma'in kalau disebut laisa bisyai, dia macam ini dia mau bagi kopi sampai subuh ni. Yahya bin Ma'in kalau dia sebut laisa bisyai, perawi ini tidak ada nilai. Biasanya perawi yang disebut dengan laisa bisyai, biasanya perawi itu terlalu lemah. Tetapi kadang-kadang dia sebut laisa bisyai pada seorang perawi. Kadang-kadang lah perkataan laisa bisyai yang diucapkan oleh Ibn Ma'in pada beberapa perawi dalam keadaan yang terpencil, bukan bermakna perawi itu terlalu dhaif, tetapi kadang-kadang bermakna hadis perawi itu terlalu sedikit, tapi perawi itu okey. So macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak menentukan mana satu maknanya? Yang ni kerja orang yang bekerja dengan hadis. Ni tugas orang yang berada di bidang hadis, bukan untuk orang awam lah. Caranya adalah dengan kita membandingkan perkataan Yahya bin Ma'in dengan ulama-ulama lain. Dan caranya juga kita kena tengok macam kita Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal ni. Kita kena tengok berapa riwayat dia. Contohlah macam riwayat, ada perawi riwayat yang itu Ibn Mas'ud, dia tengok orang zikir dalam masjid, lepas tu dia ingkar kan. Memang ada seorang perawi dalam tu yang Yahya bin Ma'in kata laisa bisyai, saya lupa nama dia, tapi ada seorang tu yang Yahya bin Ma'in kata laisa bisyai. Jadi ada sebagian orang kata riwayat ni tak boleh guna sebab Yahya bin Ma'in kata laisa bisyai. Tapi bila kita tengok dalam Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal, Ibn Adi kata, dia tafsirkan, dia kata hadis kawan ni tak banyak, dan ada ulama-ulama lain yang mengatakan perawi dia okey, menunjukkan maksudnya adalah laisa bisyai itu bukan terlalu dhaif, tetapi perawi itu okey, cuma hadisnya tidak banyak, perawinya sikit, hadisnya sikit. Okey, tapi dalam bab ni memang terlalu dhaif lah. Jasad bin Farqad. An-Nasai dan Ad-Daraqutni berkata dhaif. Ibn Hibban berkata
keluar daripada had adil. Maksudnya dia ni keadilan dia, pegangan agama dia dipertikaikan. Ibn Ali berkata, kebanyakan hadis-hadisnya tidak terpilih Hamzah. Maksudnya banyak lupa. Uqaili, ini tak ada dalam kitab, yang ni saya tambah. Uqaili berkata dalam kitab dia Ad-Du'afa Al-Kabir, dia kata wa hifdhuhu fihi ittirabun syadid wa haddatha bimanakir. Hafalan dia dalam hadis ittirabun syadid, berlaku kegoncangan yang terlalu dahsyat. Maksudnya dia tak ingat sungguh. Jasar ni bapak dia ni, bukan anak je problem, bapak pun problem. Dan memang ada ulama ni, sebahagiannya bapak dhaif, anak dhaif ada. Bapak ulama besar, anak teruk ada. Ada ulama hadis yang dikritik anak dia sendiri. Dia kata dia anak aku, tapi aku tak risau sebab hadis aku kata dia dhaif. Abu Daud kritik anak dia. Saya tak ingat aslinya Abu Daud, dia kritik anak dia. Amanah kan? Dan dia kata ittirabun syarif wa haddatha bimanakir, dan dia banyak membaca hadis-hadis mungkar. So kau nak tengok Jasar ni dhaif berat ke dhaif ringan? Dhaif berat. Kita tak boleh kata oh Daraqutni kata, Nasa'i kata dhaif saja. Dhaif maksud dhaif ringan? Tak semestinya. Bila ada ulama hadis yang kata dia tu dhaif secara umum, ada ulama hadis yang lain mentafsirkan dhaif tu dhaif berat ke dhaif ringan. Kita kena ambil yang detail, yang lebih detail, kerana dia menyatakan sebab, dan sebab tu boleh diterima. Maksudnya kalau dia sebut dhaif, dia tak bagi tahu sebab apa, kita kena ambil yang memberitahu sebab. Kalau sebab tu logik lah. Kalau sebab tu tak logik, kita tak terima lah. Macam saya cerita dulu kan, Syu'bah dia tolak riwayat seorang perawi. Kenapa kau tolak riwayat dia? Kerana aku melihat dia naik kuda laju. Jadi sebab tu macam tak logik lah. Macam Mak Rempit kan. Mungkin Syu'bah kata tak layak perawi lagi naik macam Mak Rempit. Mungkin dia tu naik kuda laju sebab sakit perut. Mungkin lah kan, nak pergi toilet ataupun nak pergi sahur kan. Jadi semua nak masuk dah, lajulah sikit. Tapi Syu'bah nampak dia kata tak padan lah. Tak padan seorang perawi hadis buat perangai macam tu kan. Apa yang disebutkan oleh Syu'bah tu tak logik lah. Tidak diterima, tak logik, tak munasabah. Yang kedua, Al-Husain bin Daud Al-Balkhi. Contoh lain dia kata adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mandah daripada hadis Ahmad bin Abdullah Al-Juwaibari Al-Katab ni berdusta lah. Daripada Syaqiq bin Ibrahim ibn Adham, daripada Yazid bin Abi Yazid, daripada Uwais Al-Qarni, daripada Umar dan Ali, daripada Nabi SAW. Nabi kata, man da'a bihadhihi al-asma' Allahumma anta hayyun la tamut, wa ghalibun la tughlab, wa basirun la tartab, wa sami'un la tashuk, wa sadiqun la takdzib, wa samadun la tut'am, wa alimun la tu'allam, ila an qal fa walladhi ba'athani bil haqq law du'iya bihadhihi ad-da'awat ala safa'il hadid la dhabat wa ala ma'in jarin la sakan, wa man da'a inda manamihi biha du'itha bi kulli harfin minha 700,000 malakin yusabbihuna lahu wa yastaghfiruna lahu. Hebat. Dia kata Nabi SAW kata siapa berdoa dengan nama-nama ini, dengan nama Tuhan, iaitu Allahumma ya Allah anta hayyun la tamut, engkau yang hidup dan tidak mati, wa ghalibun la tughlab, dan engkau ini sentiasa menang dan tidak boleh ditewaskan, wa basirun la tartab, dan kau maha melihat dan tidak ada ragu-ragu, wa sami'un la tashuk, dan kau maha mendengar dan tidak syak,
wa sadiqun la takdzib, dan engkau adalah yang benar dan tidak berbohong, wa samadun la tut'am, dan engkau ini tak perlukan pertolongan dan tak perlu diberi makan. Engkau lah tempat minta tolong. Wa alimun la tu'allam, engkau lah yang maha alim dan engkau tidak diajar. Ila anqal, sehingga dia menyebut, Nabi sebut lagi, panjang sebenarnya hadis itu, tapi Ibn Qayyim dia ringkaskan. Dia kata, Nabi sebut lagi dalam hadis ini, dia kata, demi Tuhan yang telah memutuskan aku dengan kebenaran, kalau didoalah dengan doa ini di atas safaihil hadid, di atas di kepingan logam, kepingan besi. Kita ambil kepingan besi, satu keping besi, lathabat, dia akan cair. Kita ambil besi, satu kepingan, ulang ke apa, kita baca doa ni, besi tu akan cair. Cuba pergi try. Acu teratas tengok. Wa alama'in jarin, kalau letak, kalau dibaca pada air yang mengalir, lasakan akan berhenti air tu. Oh, hebat kan? Wa man da'a 'inda manamih, kalau sesiapa yang berdoa ketika nak tidur, biha, dengannya, bu'itha bi kulli harfin minha, akan diutuskan bagi setiap huruf daripada doa yang dia baca sebelum tidur tu 700,000 malaikat yang akan bertasbih untuknya dan minta ampun kepada Allah untuknya. Dia punya apa? Dia punya fadilat tu sangat ekstrim. Ini hadis ni, kita kata hadis ni mengandungi unsur hadis palsu yang banyak. Yang pertama sekali, mujazafah haram, terlalu hebat ganjaran dia tu. Yang keduanya, dia bercanggah dengan musyahadah, bercanggah dengan apa yang kita lihat di alam realiti. Kalau dia kata Nabi bagi jaminan, kalau baca dekat kepingan logam boleh cair, tapi kita baca tak cair. Baca dekat air mengalir, berhenti air. Kan? Baca kat air sejuk, terus jadi air sebut. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, bila kita baca hadis palsu ni, kita tengok macam lucu juga orang yang reka hadis ni. Kan? Kita kata kalau nak tipu pun pada-pada. Kan? Kalau nak tipu pun biarlah pada-pada, kan? Memang ini jenis sembang tak jatuh ni. Jadi orang suka lah zaman tu kalau baca yang ni, uish, makcik-makcik tersandar lah. Zaman tu kira lah, siapa yang baca hadis ni akan dapat jemputan ceramah banyak lah. Sebab hadis ni hadis yang jarang orang baca. Apa pula zaman tu memang zaman di mana hadis masih lagi belum dibukukan. Dia faham, muncullah ada ulama-ulama hadis yang menjaga riwayat. Kalau tak, tuan-tuan, orang tak boleh beza mana satu hadis palsu, mana satu hadis yang betul. Ibnul Jauzi, hadis Ibnul Jauzi ini dibawa pula oleh seorang pendusta yang lain, iaitu Al-Husain bin Daud Al-Balkhi daripada Syaqiq. Diriwayatkan pula oleh pendusta lainnya, Sulaiman bin Isa, dikatakan daripada Thawri, daripada Ibrahim bin Adham. Hadis ini dan yang sepertinya bagi orang yang sedikit pengetahuannya mengenai Rasul dan sabdanya pun tahu bahawa ianya palsu dan satu penipuan dan Nabi. So Ibn Qayyim kata, kalau hadis jenis macam ni, tak payah tunggu bakar. Orang yang ada iman dalam jiwa dia tahu Nabi tak sebut benda ni lah. Nampak sangat karut-marut. Apa kata Ibn Jauzi? Dia tak bawa kat sini. Saya cek Al-Mawdu'at Ibn Jauzi, saya cari hadis ni, jumpa Ibn Jauzi kata, lepas dia bawa riwayat ni dengan sanad, dia kata hadha hadisun mawdu' ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini palsu yang direka dan disangka kepada Nabi. Wa fi turqihi kalimatun raqiqah yatanazzahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mithliha. Dalam beberapa riwayat yang ada, terdapat perkataan-perkataan yang rakib, yang longgar,
yang mana Rasulullah berlepas diri daripada perkataan seperti ini. Kata Ibn Iraq Al-Kinani, Ibn Iraq pun bawa dalam kitab dia Tanzihul Syariah, dia bawa hadis yang sama. Dia komen, dia kata wal lafzu mukhtalaq, hadis ini lafaznya direka. Wallahu a'lam ayyuhum wada'ahu awwalan, aku tidak tahu siapa yang lebih dulu yang mereka hadis. Kerana tadi kita sebut ada 3 orang, 3 orang kaki pemalsu hadis. Juwaybari bawa, Daud bawa, Daud Al-Husain bin Daud Al-Balqi, dan ada pendusta lagi itu Sulaiman bin Isa. 3 orang pemalsu hadis. Ibn Iraq kata aku tak tahu siapa yang mereka dulu, tapi yang penting 3 dibawa, dan 3 ni kaki dia. Tengok 3 orang lagi bohong pun tak boleh nak naik hadis. Tak apa, sebab 3 kaki bohong. Bahkan lebih kuat sangkaan kita mereka berpangkat untuk berbohong. Abbas bin Ad-Dhahhak Al-Balqi termasuk juga contoh hadis palsu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas bin Dhahhak Al-Balqi. Mana Balqi kat mana Balq? Al-Balqi ni orang Balq. Balq kat mana? Dia dekat Khurasan, kawasan Iran. Di Balq, Iran. Seorang pendusta yang sangat jahat daripada Umar ibn Dhahhak, seorang yang tidak dikenali, majhul, daripada Abu Muawiyah, daripada Al-A'mash, daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Tuan-tuan, bila hadis palsu ni jangan tengok selepas tu, kerana dia akan sadar dia. Sebab kalau kita tengok riwayat yang tadi tu, daripada Umar dan Ali, lepas tu letak pula nama Uwais Al-Qarni, tabi'in yang Nabi puji tu. Kalau kita baca yang ni, takkan Uwais Al-Qarni boleh sanggup nak riwayat benda ni? Tak, dia tak riwayat. Orang yang masuk hadis tu sadar pakai nama dia. Dia reka dia, dia tarkib sanad. Lafaz tu rekaan, sanad tak ada, dia ambil mana-mana sanad, dia tampai kat situ. Begitu juga macam hadis ni. Jangan dok ingat Abu Saleh dan Abu Hurairah dok riwayat lah. Kerana Daud ni, Abbas bin Dhahhak ni yang pergi reka. Dia kata, Nabi kata, man kataba bismillahirrahmanirrahim walam yu'milha allati fillah ta'ala kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'alahu alfi darajah. Sesiapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim dan tidak menyamarkan huruf ha pada kalimah Allah, maksud disebut Allah, disebut Allah dengan ha tu, maka Allah akan menuliskan baginya 1,000,000 kebaikan dan padam daripadanya 1,000,000 dosa dia, dan Tuhan akan angkat dia sebanyak 1,000,000 darjat kedudukannya. Yang ni Ibn Qayyim tak komen. Dia tak komen banyak Allah. Dia tinggal macam tu nak menunjukkan hadis ni ada mengandungi mujazafah. Maksudnya apa? Exaggerate yang terlampau. Tengok apa kata Ibn Ash-Shawkani. Ash-Shawkani ada bawa hadis ni dalam kitab dia Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Ibn Ash-Shawkani pun dia ada bawa riwayat-riwayat ni. Kata Ash-Shawkani, dia nukil daripada Ibn Hibban dalam Majruhin. Ibn Hibban kata al-mubtadi ya'lam anna hadha mawdu' wal Abbas bin Dhahhak al-Balqi dajjal. Kata Ibn Hibban, tak payah pakar, orang yang baru belajar hadis, beginner, mubtadi ni maksud beginner, orang yang baru belajar hadis pun tahu hadis ni palsu. Dan Abbas bin Dhahhak yang mereka hadis ni dajjal. Agak-agak kalau Ibn Hibban hidup zaman ni, mesti muka dia kena pakar. Kalau kita tak pernah panggil orang dajjal pun kena bangga. Dia nak muka kita ni muka jamban ni, main bangga, kasih bawah punya jamban. Tapi itu masalah. Orang yang biasa baca kitab hadis, dia akan biasa perkataan-perkataan ni dajjal. Layak kita nak panggil orang pemalsu hadis sebagai dajjal. Layak memang dajjal tu, kerana dia reka. Kemudian qultu, kata Syawkani, saya mengatakan la yaqdim ala wad'i mithla hadha illa mutala'ibun bid-din fala'natullahi 'alal kadhabin.
Dia kata, tak akan ada orang yang berani untuk memalsukan hadis seperti ini, melainkan orang yang bermain-main dengan agama. So kata Syaukani, yang berani reka hadis ni orang yang main-main dengan agama, orang yang tak serius. Sedangkan sahabat Nabi nak baca hadis, mereka bersama dengan Nabi, dengar direct daripada Nabi. Macam Ibn Mas'ud nak baca hadis menggeletar ni, sampai kata anak murid dia, akhadathu ra'dah, menggeletar sampai baju dia pun menggeletar. Maksudnya menggeletar bukan menggeletar sikit. Kalau Ibn Mas'ud ni kumul pun menggeletar baju tu. Tak bersahabat yang dengar direct. Ni kadang-kadang kita, Allahu Akbar, nak baca riwayat main tentang promo saja kan, main dakwa je Nabi kata. Jadi bila orang kata mana riwayat ni kau dapat, ni lah orang awam suka sangat tanya sumber. Siapa ajar Rozaki lah ajar ni? Aku dulu kenal. Sedangkan yang suruh minta tu adalah Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Kan dia kata apa? Al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad tu daripada agama. Kalau tak ada sanad, semua orang boleh cakap apa yang dia suka. Jadi kita kena benda pelik-pelik, jadi kena minta sanad. Mana bukti? Kalau bukti dalam kitab, kita tak tahu semua benda. Mungkin ada hadis tapi tak sampai kat kita, sampai pada tok guru saya saja. Opinion je tu. Kalau alasan tu boleh diguna, maka akan roboh binaan ilmu hadis. Kerana ilmu hadis mengatakan setiap orang nak dakwa daripada Nabi kena bawa sanad. Ibn Sirin sebut je lah, lepas berlaku pembunuhan Osman, mereka akan kata bila baca hadis, sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi-perawi kau. Fayumba, baru boleh lihat kalau dia daripada ahli sunnah diterima, kalau tak diterima. Ada satu riwayat, walaupun riwayat ni dikritik oleh Ibn Rajab, tapi boleh digunakan sebagai istinah dalil penyokong. Kisah yang menyokong apa yang kita sebut. Hasan Al-Basri, dia selalu baca daripada zaman dia lah, dia baca. Hasan Basri ni orang terkenal, selalu riwayat daripada Nabi tanpa menyebut nama sahabat. Sedangkan Hasan Basri ni bukan sahabat, dia tabi'in, tak pernah jumpa Nabi. Dia selalu baca hadis, qala Nabi. Orang kata dia, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, kau sentiasa baca hadis kata Nabi kata. Sedangkan walam tudrikhu, engkau tak pernah jumpa Nabi. Orang sebesar Hasan Al-Basri pun kalau dia baca hadis tanpa menyebut sumber yang sebenar, kan tak terima. Az-Zuhri, ulama besar hadis, boleh katakan muhaddithin, semua akan berpaut dengan hadis Zuhri. Dan dialah orang yang bertanggungjawab mengumpulkan hadis di zaman Bani Umayyah. Apa kata Imam Syafi'i? Qalu habaina, qalu nuhabi, walau habaina la habaina Zuhri. Kata Imam Syafi'i, orang yang tak faham hadis mengatakan kami ni bias dalam menilai hadis. Kalau betul kami bias, kata Imam Syafi'i, kami akan bias kepada Zuhri. Tapi Zuhri kalau dia baca hadis tanpa membawa sanad yang penuh, tetap tertolak. Walaupun Zuhri, kerana Zuhri dia tak ambil hanya daripada guru yang bagus. Ada guru dia yang du'afa, yang dhaif. Maka selagi mana riwayat yang sampai kat kita tidak ada sanad, maka selagi itu kita tak boleh nak kata dia sahih. Boleh jadi ada sanad, bawa dulu baru kita bincang. Selagi tak bawa, Allah Ta'ala kata la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut benda yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Benda yang belum tahu, belum pasti, takkan nak kata benda tu daripada Nabi, belum pasti. Kerana asalnya Nabi diam, Nabi tak bercakap. Nak buktikan Nabi bercakap, kena bawa bukti, kena bawa dalil. Kalau tak, kita tak punya. Okey, ni sampai bawah. Oh jangan. Sampai bawah. Paling lambat sampai sebelah. Okey. Satu lagi bang. Satu lagi? Dia kata buang satu lagi, 11 jadi tinggal satu. Okey. Baik. Khalid ibn Tahman
Contoh hadis palsu yang lain ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Al-Ala daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, disandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kafana mayyitan fa inna lahu bi kulli sya'ratin tusibu kafanahu 10 hasanat. Sesiapa yang mengkafankan satu mayat, maka bagi dia, orang yang kafan tu, bagi setiap bulu dan rambut yang terkena kain kafan tu 10 kebaikan, 10 pahala. So bayanglah kalau orang tu jenis sumur bulu bertimbun-timbun, bayanglah berapa kebaikan dia dapat, kan? Abu Al-Ala meriwayatkan daripada Nafi' hadis yang sebenar bukan berasal daripada beliau, tidak boleh berhujah dengan hadis ini. Baik, hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sufyan. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani, telah menceritakan kepada kami As-Salt Ibn Al-Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ala. Ad-Daraqutni berkata, disebutkan Abu Al-Ala ini tidak lain adalah tukang kasut yang berasal daripada Kufah. Nama asalnya ialah Khalid ibn Tahman. Yahya bin Ma'in berkata dia perawi yang dhaif, hafalannya bercampur-campur. Bukan bercampur-campur, ini bukan kau ke Bursa Kuala Lumpur nak ditutup bercampur-campur. Ini yang dimaksudkan dengan mukhtalif ni, ingatan ataupun hafalan dia tu terganggu. Mukhtalif maksudnya bercelaru. Bila sebut bercampur-campur, bercelaru, nyanyuk, 10 tahun sebelum kematian dia. Maksudnya dia nyanyuk 10 tahun. Dia nyanyuk 10 tahun. Adapun sebelumnya dia seorang yang diyakini istiqah, dan masalah hafazannya mempengaruhi hadis yang disampaikan kepadanya dan hadis yang dia baca. So dia baca hadis ni lepas dia nyanyuk. Apa kata Al-Zahabi dalam Al-Mizan Al-Iqtidal? Al-Zahabi bawa riwayat ni, dia tak, bukan pemalsu hadis, tapi dia baca hadis yang dia baca tu hadis tak betul, bukan hadis daripada Nabi. Maka Al-Zahabi dalam Mizan Al-Iqtidal dia kata, wa-dhahir anna hadha hadisun mawdu'. Zahir pada aku, kata Al-Zahabi, hadis ni hadis palsu. Walaupun bukan pemalsu hadis yang mereka, tapi dia terbawa satu hadis tak sengaja, tapi hadis tu tak benar daripada Nabi. Bukan dia sengaja, tapi sebab dia tu nyanyuk, dia lupa, dia riwayat benda tu. Abdul Rahman Al-Baylamani termasuk juga hadis palsu. Dia kata adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Baylamani daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, man sama sabihata yaumil fitr faka'annama sama ad-dahra kullah. Sesiapa yang berpuasa pada pagi hari raya fitrah, hari raya fitri, seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun keseluruhannya. Orang kata tak payah puasa Ramadan lah, puasa sehari hari raya. Sebab dia kata kalau puasa pada hari ni memang juga ada berat lah. Sebab tengok ketupat tu bertungging, tengok lemang tegak, ya kan? Susah lah tu. Maka siapa yang boleh puasa waktu ni, memang dia hebat lah. Jadi kata Ibn Qayyim, hadis ini batil dan dipalsukan atas nama Nabi SAW. Abdul Rahman Ibn Al-Baylamani meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Al-Bukhari, Abu Hatim Ar-Razi dan An-Nasai berkata dia perawi hadis yang mungkar. Yahya bin Ma'in berkata dia ada nilainya. Daraqutni dan Al-Humaydi berkata dhaif. Tengok apa kata Ibn Hibban. Ibn Hibban berkata dia menyebutkan hadis daripada catatan bapanya lebih kurang 200 hadis. Semuanya palsu dan tidak boleh berhujah dengannya. Tidak boleh menyebutkannya kecuali dengan gambaran kehairanan. Maksudnya tak boleh nak baca hadis dia melainkan untuk kata tengok. Dahsyat kan?
Begitu lah. Tapi kalau nak baca semata-mata nak ambil faedah, tak boleh dari hebat. Sebab kita tengok badan pun kita tahu Nabi larang puasa hari raya. Kalau betul nak reka hati pun bagilah yang logis sikit. Kan? Ini confirm orang yang jahil macam mana pun dia tahu hari raya hari makan lah. Tu panggil yang Aidil Fitr. Sebab kita berbuka itu. Selain kita berfitrah, kita buka itu. Dia pula suruh puasa. Rintik tak betul. Kan? Kalau orang zaman ni kita sebut lah, bodoh tu simpan sikit. Supaya anak cucu boleh tengok. Jangan keluarkan anak. Habib bin Abi Habib. Ini bukan Habib. Korang ni. Dah, kita tak main nama orang. Bukan semua Habib dia ada masalah. Ada Habib yang baru. Habib jual bagus. Termasuk contoh hadis palsu ialah hadis man sama yauma Ashura kataballahu lahu ibadata 60 sana. Sesiapa yang berpuasa pada hari Ashura, maka Allah akan bagi kat dia pahala ibadat 60 tahun. Memang yang puasa hari Ashura tu sunnah, tapi hadis ni macam exaggerate ni sangat. Macam ada orang sebut, siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka dia akan dapat pahala seperti 100 orang syuhada. Hadis-hadis macam ni kan? Kalau kita baca, apa perasaan orang yang sedang berjihad, yang betul-betul mempertahankan Islam daripada golongan kufar? Dia kata, ampun senang, boleh puasa Rajab. Tak banyak nak bincang aku. Kita kata mana ada amalan yang lebih baik daripada syahid. Tapi dengan disiplin lah nak jihad pun kan. Baik. Hadis ini batil. Diriwayatkan oleh Habib bin Abi Habib daripada Ibrahim As-Sa'id daripada Maimun ibn Mihran. Saya sebut Maimun ni nama orang lelaki, Maimunah perempuan. Tapi sampai kat Malaysia dua-dua telah dikidnap. Ada lelaki nama Maimun. Datuk Maimun adalah ada Datuk Maimun kan? Ada nama perempuan lah. Malaysia Maimun nama perempuan. Macam mana boleh dikidnap saya pun tak tahu. Maimun ibn Mihran daripada Ibnu Abbas, dan Habib adalah seorang yang memalsukan hadis. Apa kata Imam Ahmad kepada Habib ni? Habib ni saya cek lah nama dia. Saya cek dia punya biografi, nak tengok kalau ada ulama hadis sebut dia ni okey. Kita tak boleh hanya berada pada Ibn Qayyim saja. Saya pun tengok dalam kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, kitab-kitab biografi perawi-perawi hadis ni. Imam Ahmad kata, kana Habib bin Abi Habib yakfir. Habib bin Abi Habib ni pembohong. Kata Ibn Adi, kana yada'ul hadis, dia pemalsu hadis. So memang confirm dia pemalsu hadis. Tuan-tuan, kita nak nilai hadis palsu, boleh ke kita nilai sini? Mana boleh. Kita bukan kenal Habib ni sama. So kita nak tahu hadis ni palsu ke tak, dia ada dalam sanad, kita nak tengok dia ni, riwayat dia macam mana. Kita kena buka apa kata Imam Ahmad, apa kata Ibn Adi, apa kata Ibn Ma'in, apa kata Al-Bukhari, apa kata Daraqutni, apa kata Nasa'i. Kemudian baru kita boleh buat keputusan. Jadi sebab itu bila orang nilai hadis, sebenarnya dia bukan nilai atas diri dia sendiri. Dia hanya berpandukan kepada maklumat-maklumat yang sampai kepada dia melalui ulama hadis. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan terpedaya dengan poster yang ada gambar saya, lepas tu atas tu awas. Saya terasa bila orang buat gambar saya, lepas tu letak awas, saya terbayang signboard yang terborak-borak steering. Macam kawasan kemalangan kat depan. Penting mana, tak ada macam lain dia boleh. Kita sabarlah kan. Mudah-mudahan gambar tu disifar, orang yang buat tu akan jawab di hadapan Tuhan. Saya nak jumpa dengan orang yang buat poster tu, saya nak jumpa di hadapan Tuhan.
Saya nak tanya dia, pasal apa orang buat ni? Dia boleh sebut Albani kedua. Dalam banyak tempat saya mengkritik pandangan Albani, dan dalam banyak tempat saya tak jarang pun quote daripada Albani. Betul? Jarang saya sebut nama Albani. Tiba-tiba dia panggil Albani dulu. Ajib. Kehairanan kita. Di zaman Edan, Zakaria bin Duaid Al-Kindi. Contoh lain dia kata ialah hadis yang diriwayatkan oleh Zakaria bin Duaid Al-Kindi, seorang pendusta yang sangat jahat, daripada Humaid At-Tawil, daripada Anas, daripada Nabi SAW, man dawama ala salati duha wa lam yaqta'ha illa min illah kuntu ana wa huwa fil jannah fi zawratin min nur fi bahrin min nur hatta yazura rabbal alamin. Sesiapa yang menjaga solat duha dan tidak tinggal solat duha melainkan bila sakit, maka aku, kata Nabi, dan dia dalam syurga berada dalam satu zawrak, satu sampan daripada cahaya dalam laut yang bercahaya, sehinggalah dia menziarahi Tuhan sekalian alam. Hadis ini palsu. Tengok apa kata Suyuti. As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab dia Al-La'al Al-Masnu'ah fil Ahadith Al-Mawdu'ah, dia kata, lepas dia bawa riwayat ni, dia kata mawdu', hadis ini palsu. Afaduhu Zakaria kana yada'u ala Humaid. Penyakitnya adalah Zakaria, tu Zakaria bin Duaid. Dia banyak memasukkan hadis, letak nama Humaid. Humaid ni okey, Humaid At-Tawil dia okey, dia perawi yang okey, tapi dia sandar, guna nama, jual nama kerana Humaid ni anak murid Anas. Apa kata Ibn Hibban? Qala Ibn Hibban, kana yada'ul hadith ala Humaid At-Tawil. Dia memasukkan hadis menggunakan nama Humaid, sandar kat Humaid At-Tawil. Kata Az-Zahabi, kadzab, pendusta, idda'a as-sama' min Malik wa Thawri. Ibn Hibban bawa lagi satu pendustaan dia. Bukan hanya mendustakan hadis saja, dia juga mendustakan bila kata dia dengar daripada Imam Malik dan Thawri. Dia kata dia dengar daripada Malik, dia dengar daripada Thawri, tapi sebenarnya dia tak dengar. Sampai kalau tu ulama hadis boleh ditat. Boleh ditat. Pada zaman tu bukan zaman macam sekarang, siapa nak masuk boleh masuk, siapa nak keluar boleh keluar. Zaman dulu bila baca kelas hadis, bila baca hadis majlis sama, yang masuk mesti yang dibenarkan oleh syekh saja, dan syekh kenal. Satu orang tak pernah datang kelas Imam Malik, tak pernah diketahui dia ni bersama dengan Imam Malik. Orang tak tahu bila masa dia datang kelas Imam Malik. Tiba-tiba dia kata dia pernah dengar pada Imam Malik. Anak murid Imam Malik akan tahu, ini bohong ni. Macam mana? Dulu tak ada kelas apa? Live streaming pun tak ada. Maksudnya semua terkawal. Sebab tu zaman dulu kalau tadlis ni dia nak sembunyikan perawi, dia akan gunakan, dia skip perawi, dia akan gunakan, dia tak akan sebut saya mendengar kerana dia tak dengar langsung. Kalau dia sebut saya dengar, sedangkan dia tak dengar, terus lekat kata, lekat pun kata. Walaupun hadis yang lain dia pernah dengar pada mulu, cuma hadis satu ni dia tidur. Dia kena jaga nama. Sekali dia buat benda ni, ulama dikat kerana kazaban, dia bohong, semua hadis dia akan gugur. Walaupun kebarangkalian dia cakap betul untuk hadis yang lain pun ada, tapi bila mana sekali dia berani tipu atas nama Nabi, bohong. Dia bohong atas nama Nabi, semua hadis dia, semua riwayat dia tak boleh makan. Kata lepas tu dia taubat. Taubat dia diterima oleh Allah, kata ulama ahli sunnah, tapi hadis dia selama-lama akan ditolak. Tak akan buang. Kenapa hadis dia tak diterima walaupun dia dah taubat? Kerana kalau dia berani tipu atas nama Nabi, ada tak kemungkinan dia tipu dah taubat? Kebarangkalian untuk dia tipu, kata dia dah taubat sedangkan dia belum taubat,
ulama hadis kata tak boleh. Hang taubatlah. Tapi riwayat hang kekal riwayat yang palsu. Kerana sekali hang buat kerja selama-lamanya hang tanggung. Dan orang yang memalsu hadis, yang digelar sebagai pemalsu hadis, bukan hanya dia reka hadis lepas tu sandar kat Nabi semata-mata tau. Kalau kita baca kitab-kitab yang mengumpulkan nama perawi hadis yang dikritik, ada perawi yang dikritik oleh ulama, dia kata yarwil mawdu'at 'alal athbat. Dia dilabel sebagai pemalsu hadis bila mana dia banyak riwayat hadis palsu daripada seorang perawi yang bagus. Dia riwayat daripada seorang perawi yang bagus, tapi riwayat yang dia bawa tu palsu. Semua datang daripada jalan dia. Maka ulama hadis kata problem dia ni kerana dia banyak riwayat hadis palsu. Maka sebab itu kita kadang-kadang kita tegas sikit. Sekali baca hadis palsu, kita tegur, okeylah. Lepas tu dia berubah, alhamdulillah dia berubah. Lepas tu dia bahagia tu, kita syukur kepada Allah. Dan kita seronok. Orang yang glamour-glamour ni, selebriti yang selalu keluar TV ni, kalau dia berhati-hati dengan hadis, kita seronok. Bukan dia lagi pun, kita tumpang seronok. Tapi bila kita tegur sekali, buat lagi, tegur sekali, buat lagi, tegur lagi, buat lagi, kita nak kata apa? Kita kata dia. Nasib baik tak hidup zaman Ibn Hibban. Kalau hidup zaman Ibn Hibban, memang kena dajjal, ni ada dajjal ha? Tapi kita tak adalah panggil dia dajjal pun. Cuma kita kata tak tolonglah berhati-hati. Ini bukan kepentingan peribadi saya, ini kepentingan bersama untuk umat Islam. Maka sebab itu, orang yang biasa membaca hadis, dia akan berhati-hati. Okey? InsyaAllah kita berhenti di sini. Kita sonok tak baca hadis palsu ni. Tapi lepas ni jangan ambil hadis dia pergi berceramah kan. Melainkan untuk menyatakan dia adalah palsu lah. Ada soalan ke komentar? Tak siap jawab. Amalan yang mengatakan siapa buat amalan wajib sama macam 70, sama pahalanya akan diganda macam orang buat 70 amalan wajib. Sesiapa yang buat amalan sunat akan di-upgrade jadi amalan wajib. Hadis ini datang daripada jalan Ali bin Zaid bin Juda'an, dan yang mana Ali bin Zaid bin Juda'an meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib meriwayatkan daripada Salman Al-Farisi. Hadis yang panjang yang mana disebut syahrul awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Hadis yang sama, tapi hadis ini dihukum munkar oleh Abu Hatim Ar-Razi. Hadis ini dihukum tak sahih. Sebahagian ulama mengatakan ia dhaif ringan, sebahagian ulama mengatakan ia dhaif berat. Saya berkecenderungan untuk kata ia dhaif berat, kerana Ali bin Zaid bin Juda'an itu seorang perawi yang lemah. Dia pula riwayat daripada Sa'id bin Musayyib yang masyhur. Sepatutnya anak murid kanan lah yang akan riwayat, dan hadis ini hadis yang hebat. Sepatutnya anak murid kanan yang riwayat, tapi dia seorang yang riwayat, dia bersendiri, dia tu pula mahir bersendiri daripada perawi yang masyhur. Maka riwayat ini tidak sabit. Walaupun begitu, ada sebahagian ulama ahli sunnah menyebut dalam kitab-kitab mereka seperti Ibn Rajab Al-Hambali. Maka kita kata tidak sabit, tidak sahih daripada Nabi dia mahir. Ya, cuma kadang-kadang kita pelik juga lah. Ada yang kata boleh kerana amalan bulan puasa ni buat wajib dapat macam 70 kali ganda. Amalan sunat kita nazarkan jadi wajib. Kita kata yang ni tak tahu, tak pernah kita jumpa mana-mana fatwa yang macam ni. Kita pun pelik juga lah, kerana amalan sunat yang dinazarkan ni sekali-kali tidak boleh menyamai pahala wajib. Pada dalam hadis yang sahih, Nabi Qudsi kata Allah Ta'ala kata, tidak ada benda yang aku paling suka pada hamba-Ku melainkan benda yang aku fardukan ke atas dia. Kalau kita nazar pun, walaupun wajib atas kita, tapi amalan itu amalan sunat. Cuma kita wajibkan kata diri kita. Wallahu a'lam. Saya tak tahu fatwa mana yang dia ambil, mungkin ada asal tapi kita tak tahu. Tapi setakat ni kita dengar macam ganjil lah. Kalau macam tu kita nazarkan semua, kita nazarkan semua amalan sunat bulan puasa ni, maka semua upgrade 70 kali ganda kan?
Usaha itu tak pernah kita dengar daripada mana-mana salah yang melakukan demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Orang menumpang, kita solat sunat, dia numpang salat wajib, boleh? Ha? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Dia boleh ikut. Maksudnya dia boleh jadi makmum kita walaupun kita salat sunat. Berdasarkan hadis yang mana Mu'adz, dalam hadis Mu'adz bin Jabal, dia dah sayang dengan Nabi lah, insya'. Lepas tu bila dia balik ke kampung dia, tempat dia, keluarga dia, kerabat dia masih lagi belum solat dan dia mengimam. Dia dah solat dengan Nabi Isya', dia solat sunat pula, orang datang ikut, tidak menjadi masalah. Allahu a'lam. Okay tuan-tuan, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi kalau ada kesempatan. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa dan silap kata. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.